simpanlah sebahagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, kerana itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Pernahkah kita terfikir seketika mengapakah hadis yang sudah diungkap berkurun lamanya ini masih dapat diguna pakai buat generasi pada masa kini? Semestinya ada mesej yang tersembunyi yang perlu dititik beratkan oleh generasi moden kini untuk melakar masa depan yang lebih cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejambak mawar seharum kasturi buat peneraju majlis. Barisan panel hakim yang sentiasa arif lagi bijaksana. Saudara penjaga masa yang cak nak kerandiknya. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Justru hari ini saya ingin mengupas mesej tersembunyi di sebalik hadis tersebut di bawah tema celik kewangan, cerdik perancangan. Tuntasnya tajuk ini bermaksud perancangan kewangan yang perlu dititik beratkan oleh setiap individu berminda terbuka sebagai suatu persediaan sebelum ditimpa musibah di kemudian hari. Bertepatan dengan aforisma, sediakan payung sebelum hujan. Sememangnya setiap orang mempunyai konsep dan pandangan tentang perancangan kewangan yang berbeza. Namun begitu, semua kaedah tersebut bermotifkan kesenangan pada masa hadapan. Bagi Dr. Zubaidi Haji Ahmad, ahli jawatan kuasa dalam Persatuan Perubatan Malaysia, Malaysia Medical Association (MMA), beliau mengibaratkan perancangan kewangan ini sebagai satu fasa kehidupan yang tidak dapat ditolak ketepikan oleh setiap individu. Fasa kehidupan yang berbeza membawa kepada komitmen dan perancangan kewangan yang berbeza. Oleh itu, pada pagi yang berwarna-warni ini, saya ingin menegaskan idea perancangan kewangan berdasarkan 4 fasa kehidupan yang berbeza. Siswa-siswi harapan pertiwi. Pertama, permulaan lahir di dunia. Jangan terpedaya, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Itulah amanah utama yang dipikul oleh ibu bapa. Bermula dari detik utama, anak-anak lahir ke dunia. Sematkan budaya menabung dalam diri anak-anak sejak bayi lagi melalui Amanah Saham Bumi Putera atau ASB yang menekankan sumber simpanan yang berisiko rendah serta kadar keuntungan yang tinggi dengan nilai kompetitif pasaran. Bermula dari detik pertama ini akan membawa kepada asuhan jangka panjang. Seterusnya menjadi kebiasaan dalam diri anak-anak untuk belajar menabung demi sebuah masa depan yang sempurna. Warga dewan yang budiman. Kedua, remaja merencana, remaja yang tidak leka. Benar, ibu bapa menjunjung tanggungan untuk kewangan anak-anak sehinggalah tanggungjawab ini terlerai ketika perkahwinan anak-anak bermula. Namun begitu, ini tidak bermaksud anak-anak menyerahkan amanah menguruskan kewangan ini di pundak ayah bonda semata-mata. Dapatan kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, 60% perbelanjaan harian remaja adalah untuk makanan dan minuman, manakala 10% untuk bahan akademik dan selebihnya untuk keperluan dan kehendak lain. Sebelum Starbucks membuat hidup anda di lambung ambak, sebelum McDonald membuat hidup anda merana, anak-anak bangsa peneraju tonggak negara ini perlu menitik beratkan keperluan daripada kehendak dalam menguruskan perbelanjaan harian. Ingat, para pemudi tiang negara, Allah membeli, menang memakai. Sidang saksi yang berbisik. Ketiga, kewangan kita, kewangan keluarga, analisa dan rancangan pembelian. Sedar tidak sedar, kedua-dua perkara signifikan ini dipandang sebelah mata oleh generasi moden di Malaysia. Sebagai seorang ketua keluarga berkarisma, kita tidak mahu disamaertikan dengan frasa. Jika anda gagal merancang, bermakna anda merancang untuk gagal. Analisis kualiti perkhidmatan terbaik dan lakukan perbandingan harga semasa proses pembelian. Suami dan isteri diibaratkan bagai irama dan lagu, saling melengkapi antara satu sama lain. Baik suami maupun isteri, kedua-dua pihak memainkan peranan penting dalam meneruskan perbelanjaan keluarga. Pihak suami tidak sewajarnya melepaskan batuk di tangga dengan menyerahkan sistem perancangan keluarga kepada pihak isteri semata-mata.
Seandainya kaedah ini diimplementasikan, barulah seorang lelaki itu dapat digelar lelaki idaman pertiwi, pilihan Sri Kandi. Warga Dewan yang saya kasih sekalian, keempat, tua bukan perakhiran segala. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Memetik nukilan kata Buya Hamka. Kalau hidup sekadar untuk hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera pun bekerja. Penghujung usia bukan bererti penamat segalanya. Perancangan yang teliti dan rapi tetap perlu ada bagi menguruskan perancangan hidup warga tua. Mencipta akaun persaraan tambahan melalui sistem Private Retirement Statement atau PRS dilihat sebagai wadah yang paling tepat untuk membantu individu menambah lagi simpanan kumpulan wang simpanan bekerja atau KWSP. Maka, warga tua mempunyai sumber kewangan sendirian berhad dan tidak terlalu bergantung pada sumber ekonomi anak-anak semata-mata. Hadirin dan hadirat penjunjung visi negara, sebagai penutup bicara, kebolehan mengurus kewangan ini dengan bijak merupakan satu kemahiran yang penting supaya individu boleh berbelanja mengikut kemampuan dan mencapai matlamat kewangan yang diingini. Tidak mengapa teman-teman jika hari ini saya seperti seekor kura-kura yang diejek oleh sang anak, perlahan berlari untuk mencapai wawasan masa depan. Tetapi kura-kura yang perlahan inilah yang akan terus maju ke hadapan, bukan seperti sang anak yang sekadar menang bersorak, namun masa depannya malap. Fikirkan. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.